Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan pembahasan kitab Minhajul Talibin karangan Imam Abu Zakaria Yahya Sharaf Muhyiddin Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, iaitu Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, pada bab ataupun pembahasan udhiyah, iaitu korban. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fi daraini amin. Kita akan masuk sekarang pada pembahasan bilakah waktu yang dianjurkan ataupun yang ditetapkan di dalam fiqh untuk seseorang itu melakukan sembelihan korban. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa yadkhulu waqtuha idza irtafa'at asy-syamsu wa yadkhulu waqtuha idza irtafa'at asy-syamsu karumhin yauman nahri thumma madha qadru rak'ataini wa khutbataini khafifataini wa yabqa hatta taghruba akhirat tasyrik. Dan masuklah waktunya, iaitu waktu menyembelih haiwan korban, izartafa'atis syamsu karumhin, apabila naiklah matahari, karumhin kadar segalah, yauman nahri, pada hari raya Aidil Adha, iaitu pada 10 Zulhijjah. Summa madha qadru rak'ataini, kemudian berlalulah kadar 2 rakaat, wa khutbataini, dan 2 khutbah, khafifataini, yang ringkas ataupun yang ringan keduanya. Jadi syarat ataupun masuknya waktu menyembelih haiwan korban, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, adalah apabila matahari sudah naik kadar segalah. Kemudian setelah mana seorang itu telah melakukan solat sunat Aidil Adha, iaitu telah berlalu 2 rakaat sembahyang Aidil Adha, dan setelah tamat khutbah lah, maksudnya habis semua solat, tamatnya khutbah, maka pada waktu itu sudah masuk ataupun sudah sah waktu untuk melakukan sembelihan haiwan korban. Wa yabqa hatta taghruba akhirat tasyrik, dan waktu itu kekal hatta taghruba, sehinggalah terbenamlah matahari, akhirat tasyrik, pada hari tasyrik yang terakhir, iaitu pada hari tasyrik yang ketiga, yakni pada 13 Zulhijjah. Hari tasyrik yang pertama 11 Zulhijjah, hari tasyrik yang kedua 12 Zulhijjah, hari tasyrik yang ketiga 13 Zulhijjah, 10 Zulhijjah hari raya, iaitu Yaumun Nahri, hari nahar. Maka selepas dah sembahyang raya, selepas sudah berkhutbah, maka diperbolehkan untuk seorang itu menyembelih haiwan korbannya. Baik. Ini juga berdasarkan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasalli li rabbika wanhar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Hendaklah kamu sembahyang bagi Tuhan kamu, yakni sembahyang sunat Aidil Adha, fasalli li rabbika wanhar, kemudian hendaklah kamu berkorban, iaitu menyembelih haiwan korban. Baik. Kemudian qultu, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi ingat, bila kita sebut ataupun kita jumpa
dalam kitab Minhaj Imam Nawawi ni, bila disebut Imam Nawawi qultu, maka ia adalah penambahan daripada Imam An-Nawawi, iaitu tarjih Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka Imam Nawawi tarjihkan apa? Irtifa'us syamsi. Qultu, aku berkata, kata Imam Nawawi, irtifa'us syamsi fadilatun. Naiknya matahari, mana irtifa' ni naiknya matahari kadar segala. Matahari duduk atas lah maksudnya, kadar segala tu. Fadilatun adalah fadilah, maksudnya kelebihan lah. Waktu matahari tu dah naik segala, itu waktu yang fadilah lah, waktu yang cantik. Wasyartu tulu'uha, dan bermula syarat itu tulu'uha, naiknya matahari. Summa mudhiyu qadri rak'ataini wal khutbataini wallahu a'lam. Kemudian berlalulah kadar sembahyang 2 rakaat dan 2 khutbah, wallahu a'lam. Jadi kata Imam Nawawi, irtifa'u syamsi, iaitu naiknya matahari, tingginya matahari kadar segala, itu waktu fadilah. Tapi adapun waktu sahnya itu apabila dah naik, apabila dah naik timbulnya matahari, kemudian sembahyang, terus boleh buat korban. Habis sembahyang terus boleh buat korban, walaupun waktu tersebut matahari belum lagi segala. Itu maksud Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ini tarjih Imam Nawawi. Imam Nawawi kata naik matahari itu bukan syarat lah. Naik matahari itu waktu naik kadar matahari, maksudnya bukan muncul matahari, maksudnya matahari sudah tinggi segala, itu hanya sebagai waktu yang fadilah, kelebihan saja. Tapi adapun syarat adalah naik matahari ya. Maksudnya syarat lepas subuh matahari dah naik, kemudian orang solat, habis dah solat, habis khutbah, terus boleh buat sembelihan korban, walaupun matahari tak naik lagi. Tak naik segala ya. Matahari dah ada lah, cuma tak naik segala. Bukan pukul 10, pukul 11 lah. Kalau kita letakkan lah, kalau qadru rumhin ni, satu segala ni matahari, lebih kurang kalau kita katakan waktu tu lebih kurang pukul 10 pagi ataupun 11 pagi lah. Itu waktu kadar matahari dah naik segala. Tapi kalau kata belum segala pun tak ada masalah. Itu adalah fadilah saja, bukanlah syarat. Habis. Kemudian lanjut lagi, Imam Nawawi melanjutkan lagi. Wa man nazara muayyanatan faqala lillahi alayya an udhiya bihadhihi lazimahu dhabhuha fi hadzal waqti. Dan bermula orang, waman, dan bermula orang nazara, yang menazarlah ianya man. Jadi orang-orang yang bernazar, ini dia nak nazar, nazar untuk mentakyinkan, kata dia nak buat korban. Jadi kita sebut dah pada sebelum ini, korban ini ada yang wajib, ada yang sunat. Korban yang sunat adalah korban yang dinazar. Maka hukum dia, orang yang bernazar itu tak boleh makan sama sekali daripada daging haiwan korbannya tersebut. Dia dan juga orang yang dia tanggungkan nafkah. Yang kedua, korban sunat. Hukumnya sunat muakkad. Ini korban yang bukan nazar lah, korban biasa, bukan nazar. Maka hukum korban yang sunat ini boleh dimakan. Bahkan sunat bagi orang yang buat korban itu mengambil daging korbannya untuk dia makan, litabarruk, kerana nak mengambil berkat dengan haiwan ataupun daging yang dikorbankan tersebut. Walau luqmatan, kata dalam kitab, walaupun satu suap, walaupun secebis ataupun satu cuap saja daripada daging itu dia makan, itu pun sudah cukup afdal, sudah cukup bagus, sudah cukup mendapat pahala sunnah. Baik. Kemudian kalau kata orang itu buat korban dalam waktu dia nazar, ataupun dia buat korban yang nazar lah, korban yang wajib. Baik. Muayyanatan, dalam hal keadaan dia mentakyin ataupun menentukan, faqala, maka dia berkata, lillahi alayya an udhiya bihadhihi. Lillahi, demi Allah, alayya, ke atasku, an udhiya bihadhihi, bahawa aku menyembelih korban bihadhihi, dengan ini,
yakni dengan binatang tersebut lah. Dia nazar. Misalnya dia kata, demi Allah aku nak korbankan seekor kambing yang ini. Dalam keadaan dia duk tunjuk kambing tersebut. Dia tunjuk kata, inilah korban demi Allah, inilah korban yang aku nak buat pada tahun ini, sambil dia telah menunjukkan kepada haiwan tersebut, iaitu dia ta'yin, dia tentukan haiwan itu, sama ada haiwan yang di depannya itu kambing, lembu dan sebagainya, dia ta'yin. Maka apa hukumnya? Hukumnya terjadi korban itu korban dalam bentuk korban yang nazar. Maka wajib dia sembelih korban dengan haiwan yang tadi. Haiwan yang dia tentukan tadilah. Jadi lazimahu zabruha fi hadzal waqti. Nescaya wajiblah akannya oleh menyembelihnya. Ini wajib kepada orang yang menentukan tadi ni. Yang berkata yang sedemikian tadi, untuk menyembelih haiwan tadi fi hadzal waqti, pada waktu ini. Jadi pada waktu yang telah ditentukan tadilah. Iaitu sama ada pada hari Yaumun Nahar ni ataupun 11, 12 dan 13 hari tasyrik yang ketiga. Sebab lah sekali kata Imam Nawawi tadi, hatta taghruba akhirat tasyrik. Last sekali hari yang boleh kita buat korban adalah apabila terbenamnya matahari, iaitu masuknya waktu maghrib pada hari tasyrik yang ketiga, iaitu hari ke-13 Zulhijjah. Makna kata lepas asar tu boleh buat lagi, sampailah berkekalan waktunya. Bila masuk je maghrib, maka habis masa untuk melakukan korban tersebut. Baik. Kemudian, fa in talifat qablahu fala syai'a alaihi. Maka sekiranya hilanglah, hilang apa? Al-manzurah al-muayyanah, iaitu haiwan yang ditentukan, yang dinazarkan tadi. Qablahu, sebelumnya, jadi sebelum waktu tersebut. Fala syai'a alaihi. Maka tidak ada satu jenis pun alaihi ke atasnya, ke atas orang yang bernazar tadi. Kalau hilang tak boleh buat apa dah. Kemudian itu kalau wa in talifat, Imam Nawawi takbirkan wa in talifat, kalau dia hilang sendiri. Hilang sendiri. Kita dah ta'yin dah, contoh kambing ni aku nak buat nazar tahun ni. Tiba-tiba sebelum nak masuk Zulhijjah, kambing yang kita dah ta'yin, kambing yang kita dah tentukan tu hilang. Macam mana nak buat? Padahal kita wajib sembelih haiwan yang kita tentukan tadi sebab kita dah nazar. Tak boleh kita nak tukar dengan haiwan yang lain. Lagi macam mana nak buat tu? Kalau dia hilang sendiri. Kata Imam Nawawi, wa in talifat, fa in talifat. Kalau dia hilang qablahu, sebelum waktu nak masuk raya korban, fala syai'a alai, maka tidak ada sesuatu pun ke atasnya. Tak wajib dia nak ganti, tak wajib dia korban, tak wajib. Sebab apa? Dia hilang sendiri. Maksud hilang sendiri tu dia ikat kemas dah, dia jaga elok dah, dia kunci kandangnya, ya. Maksudnya dengan dalam penjagaan dia itu penjagaan yang sepatutnya lah. Kemudian tiba-tiba hilang sendiri, orang curi ke macam mana, maka tak wajib dia buat. Hilang tak apa. Akan tetapi kalau dihilangkan, itu berbeza. Wa in atlafaha, ini beza ibarat Imam Nawawi. Talifat, itu lazim, fi'il lazim, kita bahas dalam nahwu, dalam saraf, lazim. Kalau atlafa, talafa dengan atlafa. Kalau talafa lazim, mana lazim tak ada perbuatan yang ma lam yatajawaz fi'lul fa'il ila maf'ul bih. Perbuatan fi'il yang tak perlu pada maf'ul bih. Sedangkan kalau atas muazzan atlafa ditambahkan hamzah, maka di situ sudah terjadinya fi'il yang lazim tadi menjadi muta'addi. Bila mana muta'addi, dia sengaja. Muta'addi ni perbuatan yang sengaja. Ma yatajawazu fi'lul fa'il ila maf'ul bih. Dia sengaja.
Macam kharaja, kharaja keluar, lazim. Tambah hamzah di depan, jadi sulasi mazid fihi harfun. Kharaja sulasi mujarrad. Akhraja sulasi mazid fihi harfun, sulasi mazid yang ditambahkan satu huruf. Maka kalau kharaja makna keluar, kalau akhraja maknanya mengeluarkan. Bila makna mengeluarkan, dia itu muta'addi. Dia sengaja. Jadi talafa dengan atlafa. Wa in atlafa, dan sekiranya sengaja menghilangkan akannya, seorang itu sengaja menghilangkan akan haiwan yang dinazarkan tadi, lazimahu, wajib akannya, nescaya, jawab bagiin, lazimahu, nescaya wajib akannya, akan seseorang yang bernazar tadi, an yashtariya, oleh bahawa membelilah ia, biqimatiha, dengan qimah, dengan harganya, iaitu dengan harga haiwan yang dinazarkan, mislaha, sepertinya, wa yadhbahaha fihi, dan menyembelihkan ia fihi, pada waktu, iaitu pada waktu korban yang telah kita sebutkan tadi, pada 10, 11, 12 dan juga 13. Baik. Dia apa kesimpulan di sini? Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, daripada ibarat kitab Minhaj ni menunjukkan bahawa kalau kata seorang itu hilang haiwan yang dinazarkan, misalnya dia dah nazarkan, kata aku, demi Allah aku akan sembelih haiwan korban ni, haiwan ini pada tahun ini, dalam bentuk, dalam keadaan dia telah menunjukkan kambing ataupun haiwan yang dia nak nazar tadi, dia tunjuk, dia ta'yin, dia tentukan, maka wajib dia sembelih haiwan yang dia tentukan tadi. Tiba-tiba hilang itu dengan taksir dia, yakni dengan apa, dengan kelemahan dia lah, maksudnya dia tak jaga elok dan sebagainya, tiba-tiba hilang, maksudnya dia sendirilah, salah dia, hilangnya kambing itu salah dia sendiri yang menyebabkan haiwan itu hilang, disebabkan dia tak ikat ke, tak tambak ke, tak kunci kandang dan sebagainya. Maka macam mana? Wajib dia gantikan kambing yang lain dengan harga yang sama kambing yang dinazarkan yang hilang tadi, dan wajib dia sembelih juga pada hari nahar dan juga hari tasyrik. Tu. Itu maksudnya, maksud kita Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala.